Dengan molek. Nah, maka wali ni dah tiada maksum imannya. Sebab zuhir karamat tu, tak jadi maksum dia. Sebab dia dengan karamat, dia berdoa saat ni tu, dia takabur, dia semua guna tak kena hak Tuhan beri, maka dengan sebab tu Tuhan tarik, dengan sebab tu Tuhan beri tu jatuh di dalam di dalam kebinasaan, dalam murtad. Mana? Makna iman tidak dipelihara dan tidak dijaga oleh Allah sebab zuhir karamatnya, maka ia pun takabur dan sombongan. Sebab kita lah ngaji alim takabur, ngaji alim sombong, tak kenal orang, tak kenal kawan ego. Orang ni akan jatuh lagi binasaan satu hari. Sebab alim dia berdoa kecek pun jadi masalah apa dia ingat. Royak habis kita tu, tapi dengan orang tak jadi. Binasa orang ni, binasa. Supaya juga wali, ya siapa mentabak boleh jalan tak bergerak udara, tapi dia terlupa dia siapa ya wik dia. Wa atahu kathirun min ahli al-Yaman fasalaka bihi muddahna hatta idza kanu fi buhatiha. Yani daripada masalah perhimpunan Rabi'ah bil Bahrain. Nah, perhimpunan Rabi'ah di Bahrain, di atas keadaan dia tu murtad, malaikannya tak murtad daripada kumpulan dan puak-puak bagi jaruk dan mereka yang bersamanya. Kemudian ketika tu, maka datanglah akan dia, akan siapa dia, akan Sumamah. Dan wa atahu datang akan dia, akan Sumamah, kathirun min ahli Yaman, kebanyakan daripada fuak-fuak ahli Yaman saat itu. Lagi pula fasalaka bihim, maka menjalani dengan mereka itu, dengan kasirin min ahli Yaman saat itu oleh ad-Dahna. Kemudian duduk berjalan-jalan hatta iza kanu, apabila adalah mereka itu kasirun min ahli Yaman ni fi buhatiha, yakni pada pertengahan bagi Jibalil Yamamah. Di tengah-tengah duduk berjalan daripada kumpulan yang ramai, daripada puak-puak yang dipimpinkan oleh Sumamah sampai di tengah-tengah bukit bagi Yamamah. Nazalah, turunglah ia dah nak apa berhenti situ. Wa amarahum, dan menyuruhlah ia dah nak hum akan mereka itu, akan kasiran min ahli Yaman bin nuzul. Dengan turung di situlah berhenti situ. Dah naknya suruh, naknya titah mereka. Lepas pada tu turung situ tu, fanafarat ibiluhum bi ashabiha, maka berkumpullah oleh uta-uta mereka itu, uta bagi ahli Yaman. Pakak berkumpul situ. Daripada uta-uta daripada kumpulan ahli Yaman bi ashabiha, dengan tuai bagi ibilihim. Maka apabila dititah oleh dana, suruh yang ramai daripada ahli Yaman itu situ, maka turunlah mereka pun. Apabila turun situ tak ni tu, faghammu, maka mengkelam mereka itu gapo dia, ibiluhum wa ashabuha ni, dengan sebab turun daripada uta-uta mereka itu dan tuai-tuai uta saat itu, maka jadi kelai dan gelap. Bizalika, dengan dimainkan itu, lizalika ay lizalika zalikal mazkur, minan nuzuli, daripada turun mereka. Tapi tak sini apa, faramu, maka jadi kelailah mereka itu. Pakak jadi kelai berkabuk sebab uta turun situ, pakak berhenti situ, maka ia berkabuk, ia berkelai. Lidzalika, kerana dimainkan itu, ay lizalika nuzulihim bi ibilihim saat itu. Kerana turun mereka itu dengan uta-uta mereka. Tak cerita apa. Lizalika ay lizalika nuzulihim bi ibilihim, kerana turun mereka itu di satu tempat di tengah-tengah bukit Yamamah saat ni. Kelai ghamman syadida, sebagai kelai yang bersangat-sangat. Jadi berkabuk dan kelai gelap cik situ. Faqala lahum, maka berkata bagi mereka itu, bagi kasiri minal ahli Yaman. Kasiri min ahli Yaman turun situ tak ni, maka berkata bagi mereka itu, bagi kasiri min ahli Yaman, al-ala, oleh ala ni satu orang yang dititahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada pihak Madinah, suruh pergi tolong dan bantu Fuad Jarud. Kerana Jarud duduk di Bahrain, kamar dia kebanyakan daripada orang-orang Bahrain jatuh murtad semua jatuh jadi Islam, jatuh murtad, gugur murtad Islam, dan tinggal Islam kembali kepada agama kafir semula. Maka ketika tu Abu Bakar As-Siddiq
perintahkan alat sebagai bantukan siapa dia? Ialah Al-Jarud yang duk turut dan ikut di agama Islam. Maka berkata bagi mereka itu, tengok weh, al-ala uli ala. Madza halabikum, apanya terhurai dan terjadi dengan kamu ni? Apa yang terhurainya dan terhalnya dan terbukanya gitu. Madza halabikum, apanya terhurai dan terjadi dengan kamu, kumpul-kumpul haya ramai daripada ahli Yaman. Apa terjadi ni? Berkabuk, yak berkelai, yak gelak ni, gelak cik ni. Deh. Faqalu, maka berkata mereka itu kasir min ahli Yaman, kaifa nalamu, bitapoko, bitapa kalakwe nalamu, kami nak mencelakan. Bitapa kami nak celah? Sebab kami turun dengan utah yang ramai, fok-fok kami tu sini hanya jadi kelai lah bahasa dia lah. Kata jawab mereka itu kepada Allah, wa nahnu, padahal bermula kami daripada kumpulan ahli Yaman ni, imbalaghna ghadan, jika sampailah oleh kami pada besok hari. Kami sampai sini ni belum pada besok hari, sampai di satu tempat yang ada dikatakan di tengah-tengah bukit bagi Yaman. Kami dipakat turun di situ yang dititahkan oleh dana, maka berkumpul situ, siapa berkelai berkabuk gelak cik di situ. Deh. Lepas tu kata merekanya, kami tak boleh nak celah lah, sebab kami nak sapa pada sini belum daripada besok hari. Tapi dia katanya, wa nahnu, padahal bermula kami, imbalaghna ghadan, jika kami sapa ke sini tu besok ke, lam tuhmas syamsu, nascaya tidak dipeliharakan oleh matahari. Nascaya matahari tak pelihara kami, matahari tak menjagakan kami, hatta nahlika, hingga kami tu binasalah kami kalau sampai sini pada besok kenya, matahari tak melihara kami, tak jaga kami, maka kami tu dalam kebinasaan. Jawab merekanya. Kama difaqal, maka berkatalah ia alat lagi kepada ahli Yaman tanah, lang tara'u, tiada terpelihara kau oleh kamu tidak terpelihara, antumul muslimun, bermula kamu saat itu orang-orang Islam semua, kamu duk takut lagi kau dengan jagaan Allah, kamu tak harap lagi kau, katanya Allah. Jadi fok ni kata, kalau kami sapa ke bukit ni pada besok ke esok hari, nascara tidak dipelihara, tidak dijagakan kami, nascara kami semua akan binasa. Sebab tu kami sapa turun sini tu pada hari ni. Lepas tu Allah pun kata, tidak pelihara kamu saat ni, lang tura'u, bahasa tidak dipeliharakan kamu, tidak dipeliharakan kamu, kamu tak dipelihara. Lang tura'u, tidak dipeliharakan akan kamu, tidak dijagakan kamu oleh Allah. Antumul muslimun, bermula kamu tu orang-orang Islam, orang berini kepada Allah tu kita Allah, kamu tak dipelihara. Wa fi sabilillah, dan sabitlah di jalan-jalan Allah ini. Sabit kerana di jalan Allah, kerana nak meninggikan agama Allah ni. Wa ansarullah, padahal bermula pertolongi Allah, yakni orang-orang yang tolongkan Allah saat itu, memanglah orang itu akan dibantu dan ditolongkan oleh Allah. Faham ni? Jadi makna kata fok-fok ni dia tak yakin kalau dia sapa pada besok hari di tengah-tengah bukit Yaman, mereka akan tidak dipelihara, mereka akan tidak dijaga, mereka kata berasa mereka akan binasa. Maka katalah alat kamu tak yakin jika kamu ni orang-orang Islam, bukan di jalan-jalan Allah, dan pertolongi Allah itu akan ada. Wa fi sabilillah wa ansarillah, dan sabit di jalan-jalan Allah itu, dan pertolongi Allah. Mu tak yakin lagi kah? Bukan kamu orang Islam, kita orang Islam kena pergi dengan Allah, kena pergikan dengan keyakinan dengan Allah, kena pergi kata tolongi Allah, bantu Allah. Kamu tak yakin, katanya Allah. Dah. Fa'abshiru, maka hendak berita kesukaanlah oleh kamu. Kamu beritalah dengan berita kesukaan. Janganlah kamu duk tak yakin lagu tu, kata Tuhan tak bantu kamu, Tuhan tak tolong kamu. Kamu cerita sama-sama, kamu berita kesukaan. Dah. Lepas tu, fa wallahi, demi Allah. Dah. Demi Allah, lan takhzilu,
tiada terhinalah oleh kamu. Mu tak sadok bimbanglah alat katanya. Allah Ta'ala tolong kamu, Allah Ta'ala bantu kamu. Kerana Tuhan sebut dah dalam satu ayat tanah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tuhan kata dah dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang beriman. In tansurullah. Jika kamu tolongkan akan Allah. Kamu tolong agama Allah. Yang surkum. Nescaya Allah Ta'ala tolongkan kamu. Kalau mu tolong Tuhan. Tolong agama Tuhan. Kerana nak meninggi agama Tuhan. Nescaya Tuhan akan tolong kamu. Kamu tak yakin ke? Kata Allah pada mereka. Kama di Allah bersumpah tak lagi. Fawallahi. Demi Allah. Lan takhzilu, tiada hina oleh kamu. Kamu tak dihinakan oleh Allah. Nescaya kamu akan dibantu, dimulia akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu sabi mak? Falamma sallu as-subha. Duduk di situ tu di bukit-bukit bagi panggil wasatiha ataupun buh-buhatiha. Berarti molek weh. Tagi negara lagi weh. Falamma sallu, maka tak kalau sembahyang mereka itu. Mereka itu Allah sendiri dengan ahli Yamin, kebanyakan pada ahli Yamin. Semaya di tengah-tengah bukit daripada ahli Yamamah yang dipimpinkan oleh Dahnat, lagi pula yang dibawa oleh Dahnat. Maka Allah pun semaya. Semaya as-subha akan waktu subuh. Semaya pada subuh lah. Supaya kita semaya saat ni. Dah. Maka pakak semaya mereka itu waktu subuh, semaya fardu subuh. Doa da'al ala'u. Menyerulah oleh alat. Alat pun nyuruh mari pakat semaya. Dah. Alat tu menyerukan mereka itu mari kepada semaya. Da'al alat telah menyeru dan memanggil oleh alat. Wada'u dan menyeru oleh mereka itu. Mereka pun pakat panggil sama-sama mereka. Mari kita pakat semaya subuh ni. Alat pun menyeru, alat pun panggil. Mereka itu pun memanggilkan gulungan-gulungan mereka. Kama di apabila waktu subuh pakat semaya di antara mereka yang dipanggilkan oleh alat, dipanggilkan oleh mereka itu bawa itulah. Harga-harga oi, cepat-cepat oi. Dia. Hantar. Hari. Alat pun panggil, kuat-kuat pun ni pun panggil pakat mari semaya subuh. Fala ma'al ma'u, maka terpacalah oleh air. Bunyi suara air, terpacalah oleh air bunyi beru-beru nah. Bunyi baik suara air weh. Ni klik suara air. Lepas pada waktu ni semaya subuh, noya atau kudrat Allah dan pula pinggap orang pengikut kuasa Allah di dalam pada pasir yang kita kata susahnya air, susahnya masalah air, tapi kerana mereka saat ni tu nak meninggikan agama Allah, mereka saat ni setengah-setengah tak yakin, takut pergi sampai sini besok hari, takut tidak dipelihara mereka tu binasa. Allah kata mu tak yakin pergi kamu orang Islam, mu dok tolongkan agama Allah, membantukan agama Allah, nasi Allah Taala bantu kamu. Maka lepas tu semaya subuh pakat panggillah mereka, Allah pun panggil semaya. Sudah semaya, air tu terpacah tu be air. Di kawasan bombing, di kawasan pada pasir tu be air. Macam mana? Falama. Asal makna lama ni mana menyambar, tersila dan tergamar. Dia panggil lam'atun. Satu lam'ah, satu detik ke dan tersila. Ataupun sini kau panggil terpacahlah oleh air dan keluarlah oleh air. Famasyaw ilaihi. Tengok mulai. Maka berjalan mereka itu ahlul Yaman dan pula alat ni ilaihi kepadanya, kepada almat. Pakak berjalan lagi ke tempat air lah. Sebab ya tempat arak ni ya kita rumah kita ni tak apalah air banyak, bucu tu ada air, bucu ni ada air, lagi lek bukit tu ada air, lek ni ada air, mau kita banyak air. Kalau kita pergi negeri Arab, kita nampak bukit saja, bongok bukit pada pasir saja-saja. Nak cari air susah. Payah negeri Arab air. Sebab tu bak tayamum dok tubik nah. Baik kukung pekoh gapo riti ni tu boleh kita pakai tempat tay kita. Tapi moh kita ni payah nak tayamum, payah nak tak ada air, payah nak lupa. Gilah mana tempat pamnyuk mana semua ada air belaka. Di negeri Arab dia tak ada sungguh. Supaya satu ketika kita pergi Mekah tahun tu, lebih kurang 7-8 tahun dulu. Kita pergi 12 orang. Pergi 12 hari tu, air di Mekah habis. Air di hotel-hotel tu habis belaka. Lepas tu, pahat yang ada, mana di celah-celah jalan judah tu pecah. Ya, di Saudi ni, air dia ada buat pakan, ada buat maning, buat minum.
Air proses air laut. Ya proses air laut, ya tawa air laut, lepas tu ya apa serung air laut tu, air laut dia judah tu. Lebih kurang kat 100 kilo nak sampai ke Mekah, ya pakai pipe besar serung air laut, maka ya ada enjin proses air tu jadi tawa. Lepas tu hantar masuk le kota Mekah. Pada tahun tu air sana tu, air hak air hak di judah tu, nak pecah pipe dia hak 4 kilo dua air tu jadi air tawa pecah. Pecah pada hari tu air habis. Kena beli air botol mahal pada minyak ni. Minyak saat ni selik 2 kok sama. Air selik 10 kau. Kira mahal nak air dengan minyak. Sebab tu orang Mekah istilahnya, air dengan minyak mahal air lagi weh. Air selik 10 kau, minyak selik 2 kok sama. 4 lik baru 10 kok minyak. Mana minyak boleh 4 lik, air boleh selik ke? Perhati molek. Sebab tu hak tu hukum tayamum ni, sebab tu kalau kita tengok merita duk tayamum buat apa air belana kita. Ni kita tengok rupa sini tak nampak ulama tu hukum istimbatkan hukum tayamum tu, ya tu nari-nari arak sebab nari arak ya payah air. Ya susah air weh. Kaman dia susah air tu, pakai tahun tu fok kita duk tu. Nah, air tak ada, kena beli ais botol tu. Nah, 10 riyal 100 kok dah, air 5 lik, 10 riyal. Mani nak juga ngamani, kalau basuh berak. Kalau basuh kecing nak buat mi asme, dalam air 4-5 lik. Kenapa nak guna? Tapi kalau kita mau kita ngerah, pok mau kita pergi sana katuk sakit kepala, mani 3-4 kali hari basuh tak ada berhenti. Pak adik nu nak beli. Air hotel ya bukan air hot atas mari daripada nu sangat. Kadang-kadang hotel ni kedeh mi air buh dalam tu, buh dalam bermenyatah nu dah kolaf saya buh. Nah, kasang kereta, setir kereta berapa? 1,000 riyal. Berapa 1,000 riyal? 10,000 dah. Tapi punya 1,000 riyal. Setir kereta dah peleng tu. Hatta air maibuh dalam kolah ya tu 10,000. Bapak mau kita tak ada kira pagi pun mani. Tengah hari pun mani. Malam pun mani. Arak yang mani seminggu sekali. Bapak kita hari 3 kali. Mani berapa kali? Salah semerak. Masya Allah, salah semerak. 3 kali. Arak taku ni mani acak kali. Minggu kali. Lepas tu dah spray. Lepas tu minyak ambah arak tu ya sakit. Nah, minyak bahu ya tu. Sebab apa yang manis minggu ya kali. Fok kita 3 kali hari. Lepas tu bakal ada basuh. Tak usah sakit kepala tu. Hati-hati. Royak hujak mu mani kurang-kurang. Aku tak nak beli air eh. Nah. Pasal pokok kita kita tu air putus. Api mampu. Dijiak tu api mampu. Pok ni duk tahu pocok bukit, kaki bukit. Tahun tu nak duk tah tinggi pok ni tu. Atau pok demo nak duk mana, nak sewa hotel ke tu akhir tu 12 ke capur belah kau tahun tu tetah bah pergi tu. Nah, anak duk tahu pocok bukit. Lalu pok demo nak sewa duk bawah. Kalau duk sewa kita nak duk tahu bukit. Naik tahu bukit tu noh, duk hujung kaki bukit tu. Bajabat Aulia tu bucusuk jalan tu duk sejarah nak sampai situ 3 kilo. Naik tu naik barang hari tu barang banyak dengan dapalah tak ada apalah cukup. Furqan batik teriak bila lagi nak sapa ni. Ikut barang supah remo lagi nak tahan dah. Hari tu habis api mampu. Nak buka pun hidup tidak atik sejuk dia tak sejuk atik. Api mampu buka pintu nate lalak masuk. Mau lalak je sapah dah tepi lalak masuk. Api tak ada, air pun habis. Nah, nak duduk ke mana? Maknang duk semua lari duk noh, pergi duk Tan'im noh. Pak sejik pak pok kita pergi Tan'im, dia mani-mani situ nak niat pakai ihram tu. Pergi duk situ, pagi pagelak tak nak duk ni. Rumah ni. Buka pintu panas. Kalau tak ada, api pun mampu. Buka pintu lalak masuk deh. Aku nak buat anak habis ramuk. Ni nak yak kata tempat susah air. Puasa nak selok. Klik masa apa bakok ni deh. Mani air hotel. Kita mani-mani. Nama air habis. Ada ingat baik lenong ni. Nama air habis. Wak ngano air motor satu saat ni tu. 5 lik kena cukup dengan ismayek. Dengan nak mani. Kalau junuk pun kena cukup. Nak buat lah no. Sebab mau kita tak mana nak guna. Sebab kita air banyak gong 3 timur tak sudah ke kita. Tapi sana kena buat. Air segatai. Kena cukup dengan mani junuk. Ngambil ismayek ni. Kira ni. Celah-celah tak kata ke dia deh. Ni. Kamar dia ni bunyi air, bunyi lik air. Lepas tu pakat royak pergi mari, pakat berjalan gitu pak air. Famasyau ilaihi. Maka berjalan mereka itu. Ilaihi kepadanya kepada al-ma'i. Hak air terpacar tu, mereka pun berjalan gitu pak air ni. Fasyaribu. Deh. Maka telah meminum mereka itu. Baca lek. Syaribu. Baca lek. Fasyaribu. Maka meminum oleh mereka itu. Pakat minum air tu lah. Deh.
Lepas daripada minum, lepas tu waltasilu, dan pakak-pakak mani oleh mereka itu. Minum air saat ni, kau yang tu bit lik. Lepas pada tu pakak minum, lepas tu pakak mani pula di air saat ni. Fatafama ta'alan naharu, maka tidak meninggilah oleh siang hari. Tak pecah panas. Kecek mudah-mudah buat nak lagu tu. Asal ta'ala mana tinggi, maka tidak tinggilah oleh siang hari. Apa tidak tinggi oleh siang hari? Bermakna pita. Maka tiada pecah panas lah oleh siang hari itu. Paling ini tak ada pecah panas nak ni. Amak mai ujian dah boh tak ada berhenti nu. Kok noh peci lah. Kok nakik nu. Sekat batah dah. Kat lutut kereta nak kita alih hari ni. Marah tak? Dan tak ada marah ujian. Maka tak ada pecah panas. Mafuk ni kata, maka hari tak tu baik. Apabila mentah hari tak tu baik, kalau kita sampai besar hari, kita akan binasa. Maka fufuk ni kata, Allah tak ada naik lagi. Pakak pergi minumkan air manis itu. Hingga mana? Tiada naiklah oleh panas. Tiada pecahlah oleh panas. Yakni tak pecah panas. Tak naik sehari mana tak pecah panas lah. Hatta aqbalatil ibilu. Apabila tidak tertinggi oleh sihari, tidak naik oleh sihari, tak pecah panas. Hatta aqbalatil ibilu. Hingga menghadapilah oleh uta saat ni. Uta pun lapar. Ada uta ni binatang apa? Yang paling sobar sekali di padang pasir. Binatang tak ada dah. Uta, kuda, baral, hema. Puan ni sobar lah kau dah. Tapi nak royak kata, binatang yang paling sobar sekali, yang tahan dengan panas, ialah uta. Uta yang boleh taruh air dalam perut dia sampai berminggu-minggu. Uta yang minum-minum hak masuk dalam perut suku. Dia ada tempat taruh dia ditekak ni. Maka uta ni dia boleh taruh air dalam diri dia sampai berminggu-minggu. Sebab tu uta ni seolah tu dia ada air untuk chair tubuh dia sejuk. Supaya kereta kena buat air. Sebab tu kereta dia apabila taking air tu tak pecah, kereta tu gilah berapa ribu kilo, kereta tu tak panas. Maka uta dia ada tempat taruh air sini. Dia boleh taruh berminggu-minggu. Sama dia apabila puan ni pergi kepada tempat air pakak minum, pakak mandi, maka tidak pecahlah oleh panas. Dah, hingga menghadapi oleh uta-uta. Tajma'u. Menghadapi oleh uta saat itu, apa dia? Tajma'u. Berhimpunglah ia dan berkumpullah ia uta min kulli wajhin, daripada tiap-tiap wajah, tiap pihak. Ni kita tak air sini, ni lagu air. Herat dah. Laga air di sini. Pafuk ni pun pakak bunyi air lik lepas maya subuh. Bunyi air lik pakak gi tempat air pakak minum lah ramah lah ambil air ni. Ramah sejuk ni. Kerana panas. Lagi panas. Ambil air sana pakak minum, pakak genah. Getak-getak muka. Lepas tu pakak mandi. Lepas tu uta lepas pada tu pecah tak pecah panas. Tak naik oleh panas tak pecah panas. Dah. Uta saat ni tu mendatailah ia. Mari setiap pihak, setiap bucu, setiap wajah. Daripada air saat ni tu lagi pula telaga air saat ni. Mari pada setiap-tiap wajah dan setiap-tiap pihak. Fa'anakhuha. Maka menterung oleh mereka itu. Mereka itu Ahlul Yaman. Ataupun manusia di zaman itulah. Fa'anakhuha. Maka menterung oleh mereka itu Ahlul Yaman. Ataupun Anas. Akan dia akan al-ibil. Perharap menterung. Uta duduk diri. Lepas tu mereka pun tekak anak uta ni terung turun dalam air. Perharap terung. Menterung mereka itu, memperbah mereka itu uta duduk diri itu, maka mereka heret tali, masalah uta tu rapat dengan air tu, orang panggil menterung. Maka uta pun waktu turun lutut dia sebelah depan, maka terung uta ni di telaga air saat ni. Lepas daripada menterung mereka itu akan uta, wasakauha, dan memberi minum oleh mereka itu, dan menuang mereka itu, akan dia akan al-ibilah. Apabila mereka itu menterungkan akan uta Syafi'i. Gelari boleh 3 trik dah. Wasakauha, dan pula memberi minum mereka itu dan mentuang mereka itu, akan ibilahum. Sani. Lepas pada tu minum air uta pun terung pakak minum air situ, mereka pun sudah minum, sudah mandi, maka uta mari pada setiap-tiap bucu, setiap-tiap jalan, setiap pihak pakak nak minumkan air di telaga sani. Thumma arsalal ala, kemudian terutuhlah oleh Ala ilal jarudi, gi pada jaru. Lepas pada tu Ala pun utuh, Ala pun buat putusan, hatta akan gi pada jaru, ya'muruhu, menyuruhlah ia Ala, akan dia akan jarud, yang zila, bahawa seturunglah ia al-jarud bil hatam, di tempat hatam.
Hatam ini setengah daripada fuak-fuak kafir. Maka hatam ini dia orang panggil daripada kumpulan-kumpulan kafir musyrikin. Dan dia orang panggil mensokongkan fuak-fuak murtadin. Dia ni pada kumpulan kafir musyrikin dan fuak-fuak murtadin, fuak murtad. Yang jatuhkan agama, yang tinggalkan agama, yang jatuh agama Islam selepas pada wafat Nabi SAW. Kemudian Allah saat ni titah kepada Jarud suruh turun kepada tempat bagi Al-Hatam mimma yali. Daripada barang yang mengiringilah ia barang hu akan dia mimma yalihi, daripada barang yang mengiringi ia barang hi akan dia akan Al-Hatam. Maka nak Allah pesan kepada Jarud, Jarud mun jalan-jalan lepas tu mun turun di kawasan bagi Hatam. Hatam yang dikatakan kumpulan yang duk sokongkan kafir musyrikin dan murtadin, mun turun situ daripada barang yang mengiringi akan dia wasarahuwa, dan berjalan ia al-Jarud. Jarud pun berjalan huwa ia Jarud fi man ma'ahu, pada mereka yang sekali serta Jarud. Jarud pun berjalan, orang duduk di bawah dia pun berjalan sekali dengan Jarud, orang ikut Jarud pun berjalan sekali dia, hatta nazala alaihi, hingga turunlah ia Jarud yang disuruhkan oleh Allah ni turun alaihi, ke atasnya, ke atas Hatam. Jalan ponok sapa ni tak. Maka Hatam sani duduk di kawasan tu, maka Jarud pun mari turun ke atas situ. Turun berhenti di tempat Al-Hatam mimma yali, daripada barang yang mengiringilah ia barang akan bagi Hatam ni. Hajara, berhijrahlah ia dan berpinahlah ia Al-Hatam. Hatam saat ni apabila tahu kata Jarud tengah duduk mari nak sapa dah ni dah, nak turun di tempat dia, maka dia pun berpindah, dia pun berhijrah pergi pada tempat yang lain, lari daripada Jarud saat ni. Fajtama'al musyrikun ilal Hatami wajtama'al muslimuna ilal ala, maka berhimpun oleh musyrikun. Apakah berhimpun oleh kafir musyrikin? Dah berhimpun ilal Hatami, pergi pada Al-Hatam. Hatam yang digabah, yang dititahkan oleh Allah, suruh Jarud saat itu pergi bertemu, lagi pula pergi seraikan Hatam. Maka Hatam pun berpindah apabila dia tahu Jarud nak mari, dia berpindah. Apabila dia berpindah, maka pakak mari berimpung, pakak berkumpul membantu akan Hatam ni oleh kafir-kafir musyrikin. Lepas dah tu wajtama'al muslimun, dan berkumpul dan berhimpun oleh orang Islam ilal ala, pergi pada Allah gini ya. Dua kumpulan ini ya dulu ya perabot ni. Kemudian Hatam di sini, maka Allah pesan pada Jarud mungkin turun kepada tempat bagi Al-Hatam. Maka Hatam tu hundur diri hijrah pergi. Maka apabila anak Hatam duduk sini, fuak-fuak dia duduk di mana ni, maka kafir musyrikin, fuak murtadin pakak mari berkumpul dengan Hatam ini sebelah. Duk mari, maka pakak berkumpul di masalah alat ni oleh orang-orang Islam sebelah balik alat ni dan pula Jarud. Jadi dua kumpulan, ini satu kumpulan bagi Al-Hatam yang digabah, yang disokongi, yang dibantui oleh kafir musyrikin, dan 10 alat saat itu yang ada sebelah, maka dibantukan oleh orang-orang Islam dan Jarud. Apabila berimpun, wa khandaqa, baca molek, wa khandaqa kullun ala nafsih, dan telah menggali pariklah oleh tiap-tiap, banyak molek khandaq. Sebab tu dia panggil Ghazwatul Khandaq. Apa Ghazwatul Khandaq? Yakni peperangan gali parit. Tak tak? Dah. Yan. Nak lari kan? Hei. Dah. Sebab tu panggil peperangan selepas daripada peperangan Uhud, orang panggil peperangan Khandaq. Ghazwatul Khandaq. Gapo Ghazwah Khandaq? Yakni peperangan gali parit yang ditunjuki oleh Salman Farisi. Salman Farisi kata Nabi SAW ketika ni Nabi duduk Madinah, Nabi tak nak buat lagu mana fok kita nak perang ni, fok kafir sangat-sangat ramai. Kafir campur dengan kafir Quraisy dengan fok Ghatfan, lagi pula dengan fok Yahudi, sampai berpuluh-puluh ribu. Lepas tu Nabi dan orang Islam yang ada di Madinah masa tu ada 2, 3, 4 ribu. Lepas tu Nabi kata kita nak perang lagu mana dengan fok kafir Quraisy pada hari ni. Maka Salman Farisi yang kata, ya Rasulullah, amba besok perang dengan raja kami, dengan raja amba. Kami dia apabila peperangan yang besar-besar sangat, kami dan pula raja amba titah suruh amba saat ni galikan parit-parit likung ke kawasan kami duduk tu.
Gali parit. Gali parit cuba pergi Madinah kawasan 5 kilo lebih kurang. Tapi lah ni Khandaq tu tak ada dah. Parit tu tak ada dah. Sudah dikambuhkan oleh kerajaan di zaman sekarang. Dah, zaman dia dulu gali parit kalau kita pergi di Khandaq, ya ada sejik hak dulu, ada sejik baru. Sejik hak dulu tahu bukit sikit. Maka sejik baru ya buat baru ni, sejik molek lah. Sejik dulu tu orang panggil tekek bata tu ngasih hemah lagi. Dah pergi Madinah sana. Zaman dia ketika ni apabila berimpun sebelah balik alat tu daripada Jarud dan kumpulan-kumpulan Islam, dan sebelah balik Hatam diberimpungkan disokongnya oleh kafir-kafir musyrikin, wa khandaqa dan telah menggali parit kullun oleh tiap-tiap ala nafsih di atas dirinya. Pakat gali parit untuk diri masing-masing. Gali parit kodana, orang panggil sekadar sekat pinggir sekat dada. Apa tu orang panggil tehera. Tehera apabila anak panah demo panah, boleh nusuk lek parit tu. Tehera, badan panah piah nusuk lek parit. Ya tak kena. Supaya fok tahang duk jalan, cuba tanya fok tahang apabila masuk orang panggil masuk pasuk. Dalam bukit, dalam gapo kena buat masing-masing. Lagi pula kena cederi masing-masing. Kisah ada yang gapo ini mama ada dalam bik masing-masing. Lepas tu malam kalau tak berani nak tidur gatun tu, kena galikan parit, galikan lubang, tidur dalam lubang. Walaupun hujan, walaupun apa, lebih selamat daripada tidur atas pokok kayu. Kerana atas pokok kayu, mari dengan rimah, gomoh di rimah, mari dengan gajah, tay di gajah. Kalau kita tidur dalam lubang, ya selamat. Kalau Fok Tahan cuba tanya, Fok Tahan tu baik pasuk dah. Tu baik kasuk saat ni tu, orang panggil, ya kena buat lagu tu supaya sini, kali parit untuk diri masing-masing. Kerana jaga daripada pedai, jaga daripada anak panah dulu, orang panggil, alat yang manah tu, yang manah dia. Tengok dari sini, kiah, ya akib kiah, panah. Kalau kita duduk tak darat, ya kena. Kalau dia duduk dalam parit, ya tak kena. Sebab tu kali parit untuk diri masing-masing. Wa kanu, dan adalah mereka itu al-muslimuna wal kafiruna. Gali parit masing-masing. Lepas pada gali parit masing-masing, wa kanu, dan adalah mereka itu yatarawahunal qital, untuk buat persediaan untuk nak perang. Buat persediaan. Buatkan persediaan. Buat persiapan untuk nak perang besok hari. Hari ni pakat gali parit. Orang Islam gali parit bagi masing-masing untuk diri masing-masing. Dan orang kafir pun gali parit juga untuk diri masing-masing. Buat apa lagu ni? Wa kanu, dan ada mereka itu al-muslimun yatarawahuna, buat persiapan mereka itu gimari al-qitala, untuk nak perang esok. Untuk nak perperang maka buat parit masing-masing. Fa iza amsau, maka tiba-tiba ataupun apabila amsau, berpetang oleh mereka itu al-muslimuna wal kafirun. Apabila petang, Ihan, bangun diri dulu, tak kena orang lari lah. Fa iza amsau, maka apabila berpetang mereka itu al-muslimu wal kafirun, berpetang mereka, raja'a kullun, kembali oleh tiap-tiap daripada orang Islam kembali mana? Ila khandaqihi, klik kepada bagi ke apa? Klik gi kepada parit masing-masing. Jadi buat parit tu untuk istirahat dan untuk buat rehat dan buat persiapan untuk nak perang. Apabila perang, apabila anak panah mari, pakat nusuk le parit tu. Kalau masalah panjanik mari anak panah ataupun bau mari, daripada kita kata orang panggil apa, anak panah ko ataupun dia mau panah dengan api ko, maka lari nusuk dalam parit. Maka apabila berpetek-petek, mereka pun kembali selepas pada perang, rehat pada perang, pakat klik duduk kepada parit mereka. Hatta iza kanat lailatun sami'al muslimun fiha dawda'a fi askaril musyrikin. Sekat tu kamar kata wallahu a'lam. Qadah tu dulu. Mayat-mayat ku apa dik? Bila kita baca ni sikit lagi, kita sipeh. Baca ni sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok mula tu dah. Wal haqiqatu, dan bermula hakikat, yakni bermula kalam hakikat. Tak molek. Wal haqiqatu, dan bermula kalam hakikat itu imma lughawiyatun. Salah katanya imma hiya, imma iya kalam hakikat. Lughawiyatun ay haqiqatun lughawiyah, yakni dikatakan kalam hakikat yang bahasa lughawi. Ya bahasa lughawi, yakni ya bahasa dihantarkan oleh orang-orang
Mana orang panggil kalam hakikat yang dikatakan bahasa lughawi. Wahia dan ia al-haqiqah al-lughawiyah. Tak ada. Wahia dan ia al-haqiqatu al-lughawiyah allati wada'aha yang telah menghantar akan dia akan allati. Telah meletak akan dia akan allati wadi'ul lughati oleh penghantaran lughah. Makna menghantarkan hakikat ini ataupun kalam hak sebenar ini yang bahasa logat ni menghantar wadi'ul lughah oleh penghantaran bagi logat. Oleh orang Arab lah yang menghantarkan logat tu. Maka dia hantarkan logat ni untuk makna ni. Supaya taning kawan. Ni orang panggil bahasa kawan. Yakni kita tahu logat Arab ni. Ini qalamun. Maka qalamun dia hantar bagi makna. Yang mana makna ya? Ada tudung. Ni. Ni makna ya ni. Ni madelo ya ni. Faham tak? Orang Arab sebut kata qalam. Ni qalam. Makna hakikat ya. Bekna diri ya. Bek mananya makna ya. Ni ada tudung. Pas pucung ya ada. Pas pucung ya boleh kita tulis. Sini jadi gelang. Sini jadi sama oleh belakang. Sini jadi patah. Ni nama qalamun. Dihantarkan makna. Ni makna ya ni. Ni makna ya. Mana orang panggil lurah? Lurah ni kecek qalamun ni. Orang panggil qalam ini nak lurah yang dihantarkan oleh orang Arab atas. Ni makna ya ni. Ni diri ya ni. Kama dia hakikat lughawiyah, yakni satu kelimah, satu lafaz, satu perkara yang menghantarkan dia oleh wadi'ul lughah. Mana? Kal asadi, seperti singa. Aywatil haqiqatu. Tak molek. Aywatil kal haqiqatul lughawiyah. Dan bermula dimakan itu hakikat. Kalam hak sebenar. Yang bahasa Arab. Yang bahasa dihantarkan dia oleh orang Arab. Mana? Kainatun adalah ia kal asadi, seperti lafaz asad. Asad ni satu lafaz. Kama dia satu lafaz, hal keada al asadi ni maudu'an, dihata akan dia akan lafaz al asadi ni lil hayawanil muftarisi, bagi binatang-binatang yang bekai ia, yang buah ia. Pasal nama lah. Jadi al-asadi hatta bagi makna apa? Makna binatang. Binatang apa? Binatang yang buah. Binatang yang bekai. Gapa al-asadi apa pasal mana? Yakni singa. Deh. Maka singa ni orang Arab hatta makna ya ke apa? Musamma ya. Yakni suatu binatang yang bekai. Kena mulu. Karing yak lega. Tubuk yak panjat tu. Dia ni paring letak bawah dah. Bekan semua singa tu kita tengok ya pak. Jangan ngomong nampak merah nyala mulut dia. Takut Bekan, singa ni bekan. Maka al-asadi satu lafaz, satu orang panggil kalam hakikat yang bahasa dihantarkan oleh orang Arab dengan maknanya binatang yang bekan, binatang yang buah. Tengok lagi. Wa imma syar'iyyatun wa imma haqiqatun syar'iyyah. Takdim molek. Wa imma syar'iyyatun ay wa imma haqiqatun mansubatun ila syar'i. Emonyo masalah kalam hakikat yang dibahasakan dia kepada syarak. Mana? Wahia dan ia al-haqiqatu syar'iyah allati wada'aha, yang telah menghantar akan dia akan allati asy-syari'u oleh syarak. Syarak ni ialah Allah Ta'ala pada hakikatan. Kalau masalah majazian, ialah kena pada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapar ni dia panggil lapar hakikat, tapi yang bahasa garak bahasa asy-syar'iyah. Mana? Kas-salati, seruti lapar as-salah. As-salah ta'ala lil ibadati al-makhsusah, bagi ibadat yang pesing ketentuan. Tengok. Kalau dia bahasa hakikat, kalam hakikat, kalam kebenaran, kalam sunguti. Yang tu bit dua, wahia kismani. Kalam hakikat tu bit dua. Yang pertama huwa haqiqatun lughawiyah. Orang panggil hakikat, kebenaran dan kesebenaran, kebenaran dan benar yang bahasa lughawi, yang bahasa Arab. Tumuruk dengan al-lughah, lughawiyah yakni yang bahasa Arab. Makna hakikat ini yang dibahasa akan dia kepada bahasa Arab. Gapa dia? Yakni haqiqatum mansubatun ilal lughah. Yakni kebenaran yang dibahasakan dia kepada logat Arab, bahasa Arab. Bukan bahasa Ajam, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa kita, bahasa Melayu, bukan. Yakni dibahasa akan dia kepada luar Arab.
Kemudian wahyal lati wada'aha wadi'ul lugha, yakni orang yang menghantarkan ini logak, ini bahasa, ini kalam, oleh yang menghantar itu ialah Allah. Makna kata penghatalan logak itu ialah daripada orang-orang Arab. Makna satu kalam dan satu lafaz yang dihantarkan oleh orang Arab pada asal. Makna lugah ni orang Arab yang asal. Pada lugah ni asalnya siapa dia penghatarannya, siapa dia orang yang menghantar. Orang yang hantar lugah ini, orang yang bercakap dengan lugah ini, orang yang bertutur dengan lugah ini ialah orang-orang Arab. Maka orang Arab ni lah orang yang asal menghantarkan makna dia. Mana? Seperti kita letak lafaz asadun. Asadun mari ni lugah apa? Lugah Cina Hai bukan. Lugah Inggeris bukan. Lugah Sia bukan. Bahasa Sia dia tak panggil singa, dia tak panggil asadun, dia panggil sinto. Bahasa Melayu kita singa. Bahasa Arab panggil asadun. Maka orang Arab kecek gi kecek mari keputusan dia hantarkan mana asadun ni satu lafaz dalan yang tunjuk lafaz ini bagi mana lil hayawanil muftarisi, bagi binatang yang buah ia, binatang yang baikan ia. Maka asad ni orang Arab yang menghantarkan logat dia, bahasa dia dengan kata binatang yang buah, binatang yang baikan ialah kena di atas asadun. Maka kalau asadun hantar bagi binatang yang buah, maka ini orang panggil hakikat lughawiyah. Dan satu lagi orang panggil hakikat syar'iyah yang dibahasakan kepada syarak, wahia allati wada'a syari'u, yang menghantarkan logat ini, yang menghantarkan bahasa ini, yang menghantarkan cakap yang kebenaran ini oleh syari'. Syari' pada hakikat ialah Allah. Allah sendiri menghantar. Dan syari' majazi ialah kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ni kalau kita kira pada logat ialah hatta bagi ad-du'a bi khair, tapi lafaz ni dak hatanya akan dia dan beri makna kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun Nabi. Mana? Seperti kalafzis salah, seperti lafaz salah, maudu'atan lil ibadatil makhsusah, dihantarkan dia bagi makna bagi ibadat dan persembahan yang ketentuan mana aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Sekadar tuduhkan mereka kata wallahu a'lam. Syahdan bermula wali itu tiada maksum imannya iman wali. Atau syahdan ini satu cara nak jaga ataupun beri kesedaran oleh masanih kita kepada kita. Tu mana syahdan daripada syahida yashadu syahdan, ataupun mana syuhudan, atau masdar dia belaka tu. Masdar daripada syahida yashadu syahdan. Dan ada masdar juga syuhudan, ada tu. Ada masdar dia lagi syahadatan, tengok gilah. Tu dia. Syahida mana nak syahdan ai hadza syahdan. Ini suatu jaga musannih terhadap kita, takut kita tu lupa duk cara mari masalah bab karamah, yakni bab kemuliaan ataupun khil'atun minallah, satu pemberian daripada Allah pakai yang Allah Taala beri kepada orang-orang mukmin, ia panggil karamatan, panggil kemuliaan, panggil keramat, ataupun dia panggil khil'ah. Apa khil'ah? Pakaian yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Kalau kita kira pada para Nabi, Allah Ta'ala wi mu'jizat. Supayanya nak wi mu'jizat itulah orang panggil wi kekuat kepada para Nabi. Wi pada para Nabi saat nak jadi apa Nabi tu, Allah Ta'ala wi mu'jizat. Perkara yang membinasa adat, mencari adat, maka perkara yang berlaku pada Nabi tu orang panggil mu'jizatun. Dengan sebab perkara yang ada di Nabi itulah orang panggil perkara tu yang mempelemuhkan manusia hak gulawai dia. Nak mati kukuk mati kukuk gulawai. Kecek tak naik orang panggil. Dah supaya kita tika Nabi kita dah. Dia mau suruh belah bulat. Mana suruh aku belah bulat? Boleh pun jahat. Tapi mu nak turut tak berimej. Tak apa, mu belah dulu. Tak apa, aku nak turut mong. Dah. Belah bulat sungguh. Maka kaca-kaca lah fok kafir aku belah sungguh. Bahar orang Muhammad. Ya tak saya turut Tapi perkara tu biasa nak buat tak boleh. Tapi berlaku pada Nabi, dia panggil mu'jizatun. Perkara yang mempelemuh akan adat kebiasaan manusia biasa nak buat taklih macam belah bulan, macam pertama cabut dengan akak-akak mari salah ke Nabi, macam muk bagi ke apa, bagi ghazalah, yakni bagi kerja mari salah ke Nabi, macam ai tubik kok jari Nabi. Perkara ni orang nak buat taklih agak ni mukjizah pada Nabi. Tengok
Bermula wali itu. Wali makna kata orang kekasih Allah ataupun dia kasih ke Allah, Allah kasih kita tu wali pada waliya ya apa? Waliya. Dah. Waliya dah tu mana tu waliya yaula ataupun yali. Waliya yali. Asal dia yauli gitu. Waliya yali tak mengamal dia maksudnya waliyun. Dah. Apa makna wali? Yakni orang yang kasih kepada Allah, Allah kasih dia. Bukan kita lah wali. Bukan wala nah, kecek wali-wali ni makna tu orang kekasih Allah dan Allah kekasih dia. Bukan kita lah jawi. Tiada maksum imannya iman wali. Makna iman dia saat ni tak dijaga oleh Allah. Karena beberapa banyak wali-waliullah jatuh dalam kufur. Semacam bersisa. Dua amal ibadat pada Allah boleh terbang di tengah udara, boleh terbang di tengah angin. Tapi akhir-akhir mati dia kufur kepada Allah sebab ditipukan oleh syaitan laknatullahu alaih. Sebab tu iman bagi masalah orang wali, orang kekasih Allah, kadang-kadang iman dia tu nak mati dia cabut lagi pula dia panggil su'ul khatimah, ramah. Daripada fuak wali-wali, Allah Taala uji dia di hujung-hujung jatuh dia. Seperti Bal'am bin Ba'ura dengan sebab kecek bining maka ambil orang panggil setale daripada mah kerana kecek biningnya. Kerana nampak dunianya, kasih dunianya bini, maka makan kecek Bal'am bini dah, maka jatuh dekat kufur, dekat nak mati. Kata ulamanya, lidah jelek supah anjing. Tuhan lipat lidah, dia makan, dia klik, sebab dia berdoa minta Nabi Musa sesat daripada teh. Tu wali tak? Wali. Ini dia tak maksum, Tuhan tak jaga. Dia akan jatuh lah ke kufur, ada setengah wali. Sebab apa boleh kata tak maksum? Apa tak maksum? Yakni tak dipelera oleh Allah akan imannya dekat nak mati. Wak itu. Ataupun maksum. Tiada maksum imannya. Yakni tidak dipelera dan tidak dijaga akan imannya. Iman wali dekat-dekat nak mati itu kadang-kadang ada juga jatuh dalam kufur, ada juga jatuh dalam su'ul khatimah, tanggal iman. Sebab apa boleh kata tiada maksum? Ilat pada kata tiada maksum. Sebab zuhir karamahnya, sebab lahirnya kemuliaannya, lahirnya karamahnya, yakni kemuliaannya, zuhir karamah dia, nyata karamah dia, timbul karamah. Sebab timbul karamah itulah iman dia tak jadi maksum. Kadang-kadang dia wali ni dah. Dah dia puasa, dia boleh jalan tak air. Dia boleh terbang tak udara. Kadang-kadang aku rasa kedai baik, aku rasa lebih, boleh jalan tak udara, mengajar tak udara, maka timbul sin lupa diri. Situ Tuhan tak jaga iman sebab timbulnya karamat tu dia lupa diri. Situ Tuhan tak jaga iman dia. Kata setengah ulama, kata setengah orang yang arif. Apa arif? Yakni arifun billah, yakni orang kenal Allah gitu. Arif yakni arifun billah, orang yang kenalkan Allah, orang yang cerakkan Allah. Kata setengah orang arif ni, dan beberapa aulia Allah Ta'ala, beberapa segala wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang mati. Wali-wali Allah tu yang mati halnya. Halnya, yakni kala kuenya mati waliullah ni murtadun. Murtad weh. Mati dalam kufur, mati dalam tak ada iman, mati dalam jatuh agama, terlucu agama Islam daripadanya wal iazubillah. Sebab apa boleh terlucuknya agama? Sebab zuhir karamahnya, sebab zuhir timbul lahir karamah dia, maka dengan sebab karamah dia tu dia guna, siapa dia jatuh lah kufur. Ni takut wal iazubillah. Ingatlah kita kalau jadi berkat ke apa sikit, jangan lupa dirisau ya. Jangan dilupa, jangan lupa, jangan takabur. Takabur situ setan nak selit. Kalau kita ikhlas dengan Allah, misalnya dia mau duk kunyung kita, siapa dia masuk celup kaki dalam air, dia mau nak minum. Bukan dia deh. Dia jadi sungguh ni orang kunyung supaya topeng kat di Malaysia. Dia mau tahu topeng tu buang ambil air ni bekan dia mau celup kanan celup kaki. Dia celup ngoleh kaki nak kaki celup lekat. Dia celup kaki yang bekas letah. Maka manusia tepi-tepi fok-fok kanak-kanak yang peminat dia pakak menghirup masodok air itu. Kerana ambil berkat topeng. Kerana topeng kerajaan langit. Kerajaan langit. Mana kata dia saat itu, mana kata dia ni satu wakil daripada fok kerajaan langit. Siapa yang kerajaan langit? Para-para malaikat. Dia ni wakil di bumi.
Lepas tu lupa dengan kadang orang duk kunyung, ya berdoa, isak kaki, kucuk kaki, lagi pula minum bekas air tapak kaki dia. Maka je sebab timbulkan orang panggil karamah, ataupun timbulkan orang binasa adat, dia tu lupa dia sebab tu jatuh dalam kekufuran dengan Allah Ta'ala. Ni takut ni banyak kan, banyak ada di mata. Ya tamada duk kecek malah. Oi tamada, ya semaya je tak semaya dah sebab je siapa ke tu. Dia tak kahwin tak ada kena mayat dah. Ni tengok kahwin boleh jalan tak air. Kawan boleh jalan tahu darah, pergi Mekah sekelip mata. Pak kawan nak semaya, pak kawan siapa ke tu? Tak ada taklif dah tak kawan. Ni setengah daripada waliullah jatuh agamanya, hak jadi murtad je lupa dia kata, dia tak ada kena semaya sebab dia siapa tu hati dia Allah, 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 syariah gugur daripada dia. Ini murtad dia sebab tolak syariah. Sebab hukum syarak yang diturun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang ada di dalam Quran, Allah Taala tak nasah sampai hari kiamat. Tapi apabila dia nak murtabat wali, dia kata dia tu terlucuk daripada syariah itu. Tu silap ya tu. Nak jaga molek tu silap. Banyak pun kita duk silap tu banyak. Hak ngatik lah gelap pun banyak di hari ni. Ngatik lah gelap. Allah, Allah, Allah. Hau, deh. Lalu tu la ilaha illallah. Lama gelap. Katuk pelita. Setengah. Ngatik itu baik lagu tu. Kata setengahnya, kira ngatik tu lah. Tino duk sebelah, kita sebelah. Ngatik tak katuk pelita ke. Kata kita. Lepas tu kau ngakak lah. Tak jatuh ngakak. Tina jangan ngakak je jatuh. Lepas tu kalau gilkap kot dia kata anak soleh. Pia tu saya ngatik. Nak ngatik tak? Tu orang panggil anak soleh. Ni orang panggil fok kelopok mengatik. Ni banyak ni. Di sini banyak juga ni. Setengah belah kulit jahat tu pun ada juga tu. Kalau ni tu nampak pakai kaki sapok ya. Warna-warna murid tu kira lemu deh. Lepas tu dia tahu, ya nampak Zuhir. Dia pakai lelaki sapak, duk minum arak periti ni. Tu sapak nombor tabat dengan Allah. Dia duk dengan Tuhan. Tu nak murid dia nampak. Ya waliullah. Lepas tu, dia buat apa tak salah. Dia duk nampak, dia tengok biasa kalau lelaki sapak. Pergi je buat arak biasa, ya. Biasa kok mana ya? Ni kita takut ni. Sebab tak maksum iman dengan sebab lahir karamat kemuliaan. Dan iaitu terlebih banyak daripada 90 pada ketika zaman itu. Makna kata 90 orang lebih daripada awliya ilah yang tidak dimaksumkan ini, yang jatuh dalam murtad dengan sebab zuhir karamah dia dan timbulkan masalah kemuliaan daripada diri dia berjalan atas air, tak gelai dalam air, boleh terbang tengah udara pergi sekelip mata. Maka di zaman itu juga musanif kita 90 daripada waliullah jatuh dalam keadaan murtad yang tak dipeliharakan imannya oleh Allah. Halnya kalau kuenya gapo? Kalau kue wali-wali yang tidak dipeliharakan imannya, lagi pula jatuh dia dalam murtad ni, khilaf dengan Nabi. Bersalahan dengan Nabi. Bersalah dengan Nabi mana? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi itu dimaksumkan imannya. Apa kita? Bersita. Wali tidak dimaksumkan iman dengan khilaf bagi Nabi. Dengan khilaf Nabi. Menyalahi Nabiullah ataupun Nabi Allah. Apa makna khilaf? Maka para Nabi dan para Rasul itu dimaksumkan imannya. Iman para Nabi dan Rasul. Tak boleh. Nabi tu jaga nak iman ya. Tengok Nabi Yusuf tika duduk dengan Zulaikha. Duk dengan Zulaikha saat ni tu niat tak molek dah Nabi Yusuf tika jadi gundik, jadi khadir bagi hamba bagi Zulaikha. Zulaikha bini Raja Aziz. Tua janguk, tua comel, tapi Raja Aziz mati pucuk. Perak mati pucuk. Barang tak bangun. Pak orang hidup, retina hidup janguk pun ni mang kita tengok dek suh ni janguk. Tok laki kawan beli mutu duk taruh gosok gitu nak start tak leh. Kadang start pun nak beria tak leh tak di. Perak. Deh, gosok tengok itu lah. Nak buat apa tak boleh. Tak berjetak weh. Dia apabila tak berjetak Zulaikha, ya orang dah nafsu. Orang tino jangok nafsu lagi pula bini raja. Pangan dek suh mai duduk dalam kota. Duduk dalam kota jadi hamba. Apabila jadi hamba duduk dalam kota, maka hulu bala bagi nak Raja Aziz ya temik pera lah budak ni. Mudah-mudah kita boleh tupai sikit lagi. Boleh tupai sungguh lah.
Duk leh kota tengok Yusuf gila aku hamba. Gila aku gunik, gila aku nak cai. Nah, fok tino le kota dah, fok tino le luar-luar kota. Sadi pakak gegek. Heh, demo kata bini raja Zulaikha duk gila aku gunik ia. Duk gila kepada hamba dia. Dia nak marah. Orang tino le luar pakak duk kecek belaka. Deh, duk kecek gapo itu ni. Dia pun panggil fok tino le luar mari le kota ya. Panggil fok tino saat ni bisa gawa pisah 11 orang. Pati wah 5 suti seorang. Itu satu riwayat. Kata setengah wah 5 suti seorang. Ataupun wi pisah 11 seorang. Kata setengah wi pisah 11 seorang. Wi bawa sulah seorang. Itu khilaf ulama di antara ulama. Kata setengah wi pisah wi bawa. Kata setengah wi pisah dengan wah 5. Tak apa muduk kata aku gila aku Yusuf. Gila aku gundik. Tak apa nanti lagi dah. Ya apa goyak pada budak-budak yang menggoyak ke Yusuf tu baik pada berjara mari berjalan dak pepok tina ni. Dah, jalan. Yusuf pun jalan ngok dak pepok tina. Pok tina tengok hirih 5 leleh gi tangan le lalu. Janganlah. La mahaza basyara'i bukan manusia ni illa malakun karim malaikatnya malaikat yang mulia ni hirih tangan berdarah tak khabar we. Pada mulut kata aku Fok mung pun titik dia paku. Apabila timur tika tu Yusuf duduk dalam penjara tu baik mari tu Zulaikha pegang Yusuf. Yusuf tak leh lah kat weh. Kat weh kau tak leh buat apa ni tak baik. Tak baik. Peluk Yusuf. Yusuf lari. Yusuf lari. Nah lari herat bah tu timbang tika tu. Bonok zina po itu ni Tuhan capok lah hati Yusuf. Ning tak leh Yusuf. Tak leh. Ning tak leh. Tuhan marah. Tu orang panggil ada kudrah dan ada ayat Allah. Wicapok lah hati Yusuf. Yusuf pun lari. Tak boleh benda ni. Sebab tu dia kata, email Nabi Tuhan pelera. Email Nabi Tuhan jaga. Walaupun duduk dalam kelakuan nak berzina, tapi Tuhan capokkan iaga. Ilhakan tanah-tanah Allah. Rasa takut. Lari Yusuf. Lari tu Zulaikha heret belakang cari baju belakang tu. Tu minggu buring je. Tu nak kata email Nabi tu dipelerakan dia. Dan bahawasanya Nabi itu apabila zuhir mukjizat Nabi. Apabila lahir dan terai oleh mukjizat Nabi, maka iaitu zuhir mukjizat Nabi ni telah maksumlah Nabi itu. Telah dipelera Nabi itu oleh Allah daripada hilangnya. Daripada hilang mukjizat di macam itu. Jadi apabila dia tu sudah zuhirkan mukjizat, maka Nabi semua Nabi tak kira Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Isa, maka orang tu Nabi tu akan dipelerakan imannya daripada hilangnya. Tak hilang dah iman dia, lagi pula mukjizat tu akan kekal dengan dia. Itu dikatakan ayat Allah dan kekuasaan yang tunjuk di atas satu Nabi, satu Rasul. Patut orang dia juga tetap Tuhan jaga dia. Apabila timbul supaya Nabi kita belah bulan, Nabi kita tu jaga siapa mati. Tengok Nabi Isa, mukjizat ke apa? Boleh pubak orang 12,000 sehari. Orang mati lagi baca ya hayyu ya qayyum ya daimu ya hayyu ya qayyum. Kubur mengekah. Orang mati hidup klik, cokoh bangun duk cokoh. Ni ke mukjizat bagi Nabi Isa alaihi salam. Maka apabila lahir mukjizat, maksum ini sudah tetap di Nabi. Makna tak iman dijagakan oleh Allah. Faham tak tu? Tapi for wali kadang-kadang ada lagi jatuh dalam kufur, kadang-kadang jatuh dalam murtad dengan sebab dia duk zahirkan, sebab dia berasa bangga dengan karamah yang Allah Taala bagi dia, karamah bahasa zahir dah. Jalan ta'ai, tebai tahu udara, ging makos kelip mata, kecek gapo jadi bisa kata gapo jadi. Ni kamat aku ni. Ya temung satu hari kalau munduk lawan aku nanti ngepuh di kereta. Duk esok tepuh di kereta mata tekak sungguh weh. Ni orang panggil karamah aku ni. Karamah pada cakap pe, dia kata gapo dia mata tak boleh kecek dengan dia, tak wani. Dia kata gotu jadi gotu. Demo ni duk balah dia tepi moh dia. Balah ana? Duk kata dia ni, mu nak main aku, kalau aku tak usah main dengan mu tapi mu tak usah kacek. Kalau mu duk kacek aku tak jamin esok atas di kereta mu. Dia katanya tu ya. Esok gina you wakak dos tak kata 20. Wow, jinyok. Ni ya tak karamah pada cakap penyo. Karamah pada masalah kata nya. Ni fok tuah cakap pe. Patu karamah pada tangi, dia tapau ke jadi gila misalnya. Dia atas suti ya, pop. Dia mau pita buat tak ingat. Karamah pada tangi.
Ni dia tak serupa belaka. Karamah tu ada terwi di tangi, ada wi di mata, ada wi di mulut. Ni karamah belaka ni. Tengok sedih. Pas dia nak jadi keramat, 4 perkara. Jalan atas bumi yang keselipar. Tebik tadi saya keselipar, jalan ke mana? 2. Lepas tu kena buat amal kuat. Buat amal sekuat-kuat boleh buat. Yang ketiga, tidur kurang. Tidur kena kurang, tidur dengan banyak. Yang keempat, buat amal ke apa? Semaya banyak. Jalan tak boleh pakai kaki, tak boleh pakai selipar. Malam kena berjaga buat amal. Lepas tu banyak ibadat, tidur kurang. 4 perkara ni, Fok nak jadi wali. Dia nak jadi wali, buat 4 perkara tu. Tidur sikit-sikit ya. Kau dah 10 jam sehari. Wali Pok ni. Sejam 2 jam ke jadi Fok nak jadi wali. Tu tengok dah. Dan bahawasa apabila zuhid daripada seorang perbuatan. Zuhid di seorang satu dah. Dan bahawasa apabila zuhid daripada seorang, tak kiralah seorang tu pia-pia tu. Dah seorang lelaki saat ni tu. Dah. Apa dia? Perbuatan yang membinasakan adat. Jadi zuhid di seorang perbuatan yang binasa pada adat. Yang mencarikan adat. Biasa adat tak berlaku, tapi timbul satu perbuatan di seorang. Seorang Abdullah ke, ataupun seorang Fatimah ke, ataupun seorang Khadijah. Fatina ada juga wali, tapi tak banyak orang hak sebut di dalam kitab-kitab. Yang pertama Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang kedua Siti Maryam. Ini setengah daripada waliullah. Dia mana faham molek tu, Rabi'ah ni orang panggil apa? Orang tino, tapi hamba bagi orang. Tapi dia buat amal ibadat waktu malam, hari sehari, kerja ke Tok Ngulu. Kerja kepada Tok Ngulu, pada tuan. Kerja. Malam dia duk ibadat kepada Allah Ta'ala. Satu ketika daripada siapa dia? Tok Ngulu yang buka pintu kering. Dah, tengok di bilik bagi Rabi'ah. Merapak cahaya terus naik kepada langit weh. Maka Tok Ngulu kata, Rabi'ah ni bukan orang biasa. Bawa esok ke? Hai Rabi'ah, aku merdekakan akan dikau. Ni Rabi'ah daripada satu perempuan tapi waliullah. Waliullah, orang kekasih kepada Allah. Tu. Sebab tu mana kata nak jadi wali, kena buat cara-cara tu. Apabila timbul di seorang perbuatan yang membinasakan adat, maka iaitu senaga apa? Perbuatan yang membinasakan adat. Maka iaitu zuhid daripada seorang perbuatan yang membinasakan adat ni. Tentu nama awliya illah. Tentulah orang tu boleh panggil waliullah. Boleh panggil kekasih Allah. Timbul jalan atas air. Timbul jalan atas udara. Terbang di tengah udara. Boleh jalan di bawah bumi. Boleh jalan atas langit. Tengok lagi ke datang. Lala ni wali abda ada 40 orang. Wali nujabat ada berapa orang. Wali autak ada berapa. Kau ni jaga bumi tu ni. Duduk di hujung langit ni seorang. Hujung langit ni seorang. Hujung langit ni seorang. Hujung langit ni seorang. Sebab tu orang ada tanya Nabi Khidir AS. Nabi Khidir aku nak tanya. Dia mau 4 orang ni jadi gopo dia. Ni. Imam Maliki. Imam Syafi'i. Imam Hambali. Ahmad Imam Hanbal. Dan Abu Hanifah. Siapa dia demo ni? Hei, dia kata ni fuak waliullah. Nabi Khidir kata. Demo ni dikatakan fuak orang panggil wali kutub. Ataupun orang panggil wali kutub. Yakni orang duk jagakan bumi tu ciepak ni. Sebab tu Nabi Khidir jawab pada orang tanya ni. Muntahu dak 4 orang ni. Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Fuak ni orang panggil tapak pak. Ciepak duk jaga dunia ni. Sebab tu cuba gilah mana dunia ni seluruh serata. Kalau hujung langit lek jatuh, hujung langit lek naik. Semua mazhab dia serata di dalam dunia. Dengan molek tu. Wali belaka tu. Imam Syafi'i radak wali. Imam Abu Hanifah pun wali. Imam Ahmad Ibn Hanbal pun wali. Dan Imam Malik pun waliullah. Faham wali? Kekasih Allah. Faham mukjizat dia ni? Banyak timur mukjizat. Agak panggil karamah. Di tangan-tangan Imam Syafi'i. Di tangan-tangan bagi Imam Malik. Di tangan Abu Hanifah. Tika dia mau godeh ya dalam naik Abu Hanifah. Dia mau pukul dia igat boh dalam penjara. Maka tika tu apabila dia mau tu godeh berdoa. Maka tu baik tangan putih mari nak jekuk demo tu. Lepas tu lari tu baik pergi. Ni orang panggil karamah ya Allah Ta'ala wi pada Abu Hanifah. Itu dia dah. Kerana bahasa dimakan itu gapo yang tersebut
daripada zuhir, daripada seorang perbuatan yang membinasakan adat ni. Sah ia perbuatan yang membinasakan adat. Sah ia, boleh jadi ia. Sah ia daripada orang yang mukmin. Sah berlaku benda tu di orang mukmin. Tak? Yang dinamai ia perbuatan yang membinasakan adat tu dengan kata gawa mumawanah. Mumawanah. Apa mumawanah? Yakni suatu perkara ya Allah Ta'ala wi pada orang beriman untuk nak wi jadi kemuliaan bagi seorang beriman. Itu mumawanah. Kata molek. Nama tak faham apa mumawanah. Jadi apabila perkara tu berlaku, perkara mencarikan adat, membinasakan adat, maka perkara ni orang panggil sah ia berlaku pada orang-orang mukmin. Perkara tu orang panggil mumawanah. Satu perkara yang Allah Ta'ala izin, satu perkara yang Allah wi pakai pada orang mukmin. Kemuliaan untuk orang mukmin. Nabi ya timu mukjizat. Patu Nabi tu orang panggil ada dalil kuat-kuat dia untuk nak matah mati kukuk bagi seteruk orang mukjizat yang timbul pada tangan Nabi. Adapun orang dia mukjizat tak ada dah selepas pada Nabi tabi'in sahabat ni tak ada dah. Tapi Allah Ta'ala untuk nak kuat tetengah dakwah mereka, dakwah bagi tabi'in daripada ulama awliya ni, kama dia nak kuatkan masalah dakwah dia, yakni Allah Ta'ala timbul karamah di tangan mereka. Jangan kaca ya tutup keramat tu. Dia kata gopo jadi menotu. Dia kata gitu-gitu tengok supaya babo zing balo. Ni fok keramat lah kau ni. Biasa dengar cerita babo zing. Babo zing balo satu hari nak kereta pi dikabur. Cuba kita tanya cerita ni. Ni banyak riwayat jadi mutawati. 30 orang nak kotah, 20 orang. Jadi mutawati tak boleh nak menyalahi, tak boleh nak bohong lah. Kita tanya lah orang tua-tua kawasan balo. Babo zing ya tubik hari tu nak kata pi tu pukul 2 misalnya. Nak kata pi pukul 2 saat ni tu ya lama rumah ya nak mari. Lama lah nak mari dengan mutu dengan kereta tu lama sikit gitu. Kereta pi bos apa kabur ni siapa masa dah? Kereta pi siapa masa 10 minit dah. Pong. Nak pergi tak boleh. Kan apa? Babo zing nak mari. Tak boleh pergi kereta pi dilekat situ. Bawa bazing siapa di tesing kata pijak kaki tak kata pipak. Dia lah. Ni lah. Ni karamah. Kemuliaan yang Allah Ta'ala wi ke babazing. Patu karamat banyak babazing dulu. Karamat tu hawi dia lah. Kalau masa tu kholi tunggu tank. Apa? Pak pacatipat. Patu kata tak kena pak pacatipat. Kau awal saya tu. Ambil ramah kholi cocok. Cocok putih mata. Amuh lapar nak tunggu pak pacatipat. Pengak. Okay. Ya tumik tangi, ya tekek atas ramai, berat tu. Klik malah kat diri kita. Temo tak ada buat kepada bazing, tak ada buat pada babazing, buat ke anak dia. Tapi buat hidup, cocok mata, jenyok lah, hamuh, lapar, nak tunggu baca tipak ni. Cocok tangi situ. Buat cocok tangi, klik diri kita. Klik saat ni tu sakit lah, makin atawah, orang lain tak jadi mitok demo siu, jadi tu. Demo tamu nak jumpa dengan babazing. Jumpa Abang Zain saat ni, Abang Zain mu nak main apa? Abang Zain tanya, mu nak main apa? Dia tangan menjadi beg tu. Maaflah abah. Mu nak buat apa? Dia tak ambil pergi mek tangan pergi cocok mata kholi. Gitu. Kamu nak cocok apa? Kholi nak balas apa memang? Isak-isak nak main? Jadi kaku lah tangan. Ni karamah ya Allah Ta'ala timbul pada satu awliya illah. Faham tu? Tu sebab nak kuat tetengnya dakwah dia. Lepas tu tengok lagi. Dan sah ia perbuatan yang membinasakan adat ni. Sah juga berlaku perbuatan membinasakan adat ni. Mencarikan adat daripada orang yang kafir. Orang kafir boleh jadi. Tengok foto teh. Pak foto teh yang tikok cuba kita tengok lek bayu. Kalau pocok daerah kuning tas nah, tas Bukit Bayu tu. Tanya doktor tahu tak? Fok bayu lalu tok ca orang panggil fok gapo kecek. Fok duk dalam ketik, duk dalam wak tu daripada fok dah tok ca, fok sami tu. Dia tapo je jayo. Dia tapo po tahun 3 tahun. Tak makan benda darah, tak makan kambing, tak makan ayam, tak makan itik, tak makan lembu. Benda darah semua dia tak makan. Ni fok tapo. Tok ca je tapo sangat tu. Pasti ada kain kuning atas dia tu. Dia kena tapo le 3 tahun, tak boleh makan benda berdarah.
Lepas tu dia boleh tapo jaya, orang panggil tunggu api tak makan, tunggu api tak hangus, boleh jalan tak ai. Dia pocok dia kuning tahu kek kan. Dah. Keramat tak? Bahasa Zuhir tu orang panggil keramat. Tapi bahasa kita dan bahasa kecek orang tak panggil keramat. Kalau pergi berlaku perkara mencari adat di orang kafir. Dia panggil gapo? Tengok. Yang dinamo ia dengan ihanah. Bukan amanah nah. Tulis luar. Kitab tu salah tulis itu. Tulis ming. Asalnya nak ihanah. Gitu kan ming wi jadi nah. Wi jadi ha. Asalnya ihanah tapi tukar. Kena kitab tu salah tomok. Gitu tulis di ha tu tulis ming. La'ala sawab ataupun la'ala zahir indi ihanah. Dinamo perkara tu jalan tah air pada orang kafir. Turunlah api tak hangung. Orang panggil ihanah. Tuhan nak perhinakan dia dengan sebab timbul perkara tu dia tak khabar dia. Kau lupa dengan Tuhan. Kau tak kabur, dosa dia kau banyak. Maka Allah Ta'ala nak menghina dia. Dan haji ia daripada orang yang bertapa dengan tapa yang bahasa dunia. Tetapi dalam iktikadnya itu sesat dan dinamai ia dengan istidrak. Tengok. Dan haji ia, apa haji ia? Yang ni kosak ia. Gitu haji mana kosak? Mana tuju sepatah awak nak pergi buat haji dah weh. Apa makna nak pergi buat haji? Yakni kawai kosak nak menuju pergi kepada Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah. Tu murad haji. Apa nak al-hajju? Mana al-qasdu? Seorang kosak nak pergi pada kawa, timur tengah kepada atas tu anak di Mekah supaya dia nak tuju pergi pada Baitullah untuk nak tawaf Baitullah. Tu anak haji. Kamu ada haji sini dan haji yakni dan kosak ia seorang daripada orang yang bertapa. Orang yang bertapa ni kalau ia kosak apa? Kosak nak keramat. Demo kata mun tapa. Bahasa kecek bahasa Jawi tu tapa. Bahasa Arab panggil khulwat. Khulwat ni dia beza sikit dengan tapa kan. Ya khulwat ni dia duduk rumah. Payah duduk rumah, dia buat bilik suku cara dia. Payah tak duduk mana. Bini dia nak ganggu tak leh, isteri dia nak ganggu tak leh. Dia royak dah. Dek jangan ganggu masa bel masuk keluar dalam masa sebulan ataupun 40 hari ni, adik nanti waktu rumah masak apa? Buat masuk nasi. Anak jangan duk ganggu dalam bilik bel nak buat amal. Hatu dia panggil al-khalwatu, mensunyikan diri daripada anak, daripada ahli, daripada isteri, daripada orang ramai. Mana al-khalwatu, sunyi diri duduk sorang dalam bilik. Tu dia panggil khalwat. Tapa dia tak ada tapa rumah, dia tak panggil tapa. Orang tapa ni dia pergi cari gunung, dia pergi cari gua di dalam bukit duduk sorang. Tu panggil tapa. Kamu dia sorang yang bertapa tengok Yahya. Nak lari ke? Dan haji ia kosa ia daripada orang yang bertapa. Yang ni orang bertapa, asing diri, tubaik daripada umur, ambilkan satu bucu daripada bukit, ambilkan satu bucu daripada gua. Juru bukit kan masalah, gua masalah. Dengan tapa lah. Yang bahasa dunia. Tapa bahasa dunia. Lagu mana tapa bahasa dunia? Tapa bahasa dunia, ya ada tapa bahasa dunia, ya ada tapa bahasa akhirat. Tapa bahasa akhirat ni orang panggil jalan ni jalan syarak, dan jalan ni jalan syarak suruh asing diri pada manusia. Dan sising duk seorang di pucuk bukit, lepas tu lama-lama sekali turun mai kapung, lepas tu buat amal cara syarak lah. Hak bahasa dunia ni ada juga betapa bahasa dunia. Orang panggil tinggalkan makan benda darah, tinggalkan makan benda tu, benda ni, benda darah semua dia tinggal. Dia panggil tapa bahasa nak pada benda dunia, nak wi keramat, kadang-kadang nak wi mata mari. Tu bahasa dunia tapa nak nak benda tu. Pasti atau kalau mu tapa siapa masanya sebulan ataupun siapa setahun, mu boleh panggil liklai. Ya. Pada tapa le gua, tu dia panggil bahasa dunia. Karena dia nak dunia. Nak dunia dia mata, mungkin wa amal goning, wa amal goning, pastu sobat telah wa amal lemu tu. Patu apabila mencukur amalan musyak, panggil liklai. Orang panggil besi lilih. Aduh amal dah. Patu beli besi lilih dia ada di gua-gua. Dah. Lepas besi lilih tu cai poiti ni. Kamar dia besi lilih ni dia boleh pakai, patu pakai tu benda tak masuk mata. Harga dia puluh-puluh juta. Besi liklai ni dia ada tuai. Patu yang ni tapo. Pasal dunia kerana nak pada liklai, nak pada besi lilih. Masa satu dulu, masa kita budak-budak dulu. Bapa you budak-budak dulu. Ya budak ni budak toka dekat dengan lamai ni.
Yang mimpi. Mimpi kata sini ada lik lain ni. Bukit ni kawasan carut ni ada lik lain. Apa tu mimpi? Lepas tu dia nak turun gemik dah. Demo pun dah dia royak tu dah. Kata dia mimpi budak tu tak nak sasar tapi mimpi telik lain dah situ. Orang pakak banyak orang. Mung pakak gemik nak mik tak boleh. Dia lari kau ni. Dia lari. Dia ibu dah. Lepas tu orang duk cara ibu ni ialah atu pari. Saya atu pari. Atu jangok-jangok masuk dalam bukit sebab tu fok rumah kau bukit kan. Tak saya klik rumah lah aku dah. Oh sedap dah dia rumah besar. Apa duk tak pajerah. Musa mau besar. Lepas tu mula-mula tu dia kata makan nasi. Oh sedap tak tu dah. Makan sedap. Rumah besar. Kabar-kabar dia berjamu nak. Jamu telur semua ni. Lepas tu klik mari jadi kuring mata dalam. Kuring makan. Serok darah. Siapa? Tu pari. Ada jaga lik lain ni. Lepas tu budak tu ambil tak boleh. Orang tu ambil tak boleh. Ambil tak boleh. Tak boleh. Hai mama. Kok tu guru panggil nak ambil pun tak boleh. Lepas mula haba kita pergi. Masa tu mula haba ni dia buat amal kuat. Dia buat amal 3 tahun duduk dalam bilik dia tu. Dia pergi. Dia pergi banyak orang lah. Tu guru bakat pergi ambil. Mun ambil tak boleh. Kun ambil tak boleh. Duduk lari. Lepas tu dengan Allah Ta'ala izin ke mula haba kita ni. Mula haba ni. Ambil lik lain tu boleh. Tak ada besar. Lebih besar ni. Besar ibu kaki. Paya biasa tunjuk apa. Dia biasa tengok. Dia tak nak tengok dah fikri lik lain. Nak tengok dah bersililih. Ya kita tengok. Tak tengok. Besar tak besar nah. Loh. Licing lagi pula laik. Nah. Batu tu. Kamar dia batu ni. Apabila awak klik mari. Nah. Mula haba kita demai. Sakit teruk. Sakit teruk. Pas batu tu dah. Orang lain akik tak agak. 10 ribu lah kain nak akik tak agak lagi. Tak dah kereta nak pergi tak boleh. Berat. Besar ni ya. Berat. Jamuk tak berat. Besar ibu kaki, besar ni. Besar ni ya. Besar ibu kaki, ataupun besar ibu tangan. Tak dah kereta tak bergerak. Faham kan? Ini ya tak orang jaga ya. Dah. Lepas tu lik lain tu klik mari. Babos demai. Loboi termai sakit teruk dah. Lepas tu main mimpi lah mama kita. Mari jangok-jangok. Tua-tua comel-comel mai. Jata ni. Tok lelaki mungkin duduk karu bagaku. Jata duduk karu bagaku. Jata tepat klik. Pia satu pari. Murah tak klik bagai tu. Sebab lik lain ni orang panggil fok satu pari duk jaga dia. Bagai orang panggil fok tu hari dia jangok. Lepas tu bagai duk dia tu bagai gegar kita lah orang kaya. Duk dia mata belia-belia mah-mah. Perak-perak nah. Benar bergegar mah. Tu tapo nak bersepada dunia. Orang panggil tapo lepas dah tapo nak lik lain. Ataupun tapo nak panggil mata di nanu. Di alai boliang. Ale bulian berkam tu. Mana ale bulian berkam? Yang ni ale jing tu. Hafak nu hatam mata lagi. Awak amal kena tu. Tanpa kena nak benda tu. Lah. Jelah belakang tu. Fak buat amal. Dunia tu. Tanpa nak dunia. Apa boleh benda tu? Apa fak orang mata tu. Sedap lagi. Tu kalau kita tengok fak ia kan. Tahu macam-macam tu. Kadang-kadang sepuluh cancar. Nak tarik benda tu hari. Ya ada cara ya. Lagi tanya kita tengok pokok tapa. Kalau masa duk sorang tu ngatik lu ngatik la ilaha illallah la. Apa cukup bah tu? Tariklah. Tapi kena tak ada kau, nak tak ada kalau lepas tu nu hok tok nenek moyang ni. Dia macam-macam. Wa amat tapo tu kerana nak dunia ke kerana nak akhirat. Kalau tapo nak akhirat semata nak asing diri daripada aghyad, daripada lain pada Allah, lain pada akwan, lain pada makhluk. Tapi nak ke Allah hati. Tu dia panggil tapo kerana akhirat. Tapi tapo nak dunia, nak kakah mah, nak daripada alejing daripada mata-mata molek, mata tu bercahaya, mata ni boleh tolong. Macam-macam lah. Tu orang panggil tapo kerana dunia. Dah. Kamu ni tetapi dalam iktikadnya iktikad sore sesat tu iktikad baik tu sesat dia nak mata nak gapo nah dan dinamai ia gapo gapo bertapa tu ataupun kita kata barang yang mencarikan adat dan perbuatan bernasa adat ni dengan sebab ia bertapa bahasa dunia gitu dan dinamai ia barang yang mencarikan adat dan membinasakan adat dengan tanpa yang bahasa dunia ni dengan sidraj orang panggil penguasa daripada Allah boleh sungguh mata
boleh sungguh lik lai, boleh sungguh benda-benda tu. Tapi apa panggil pengungur, yakni Allah Taala dirina Allah Taala halak lu. Lepas tu Allah Taala nak setokkan kita, Allah Taala nak merkau. Ya wi lik lai kita, wi permata. Lama-lama kita saat ni tu orang panggil jadi gelai di dalam benda tu, gelai dengan fok-fok jin, kita binasa. Tahu ni? Sebab tu jangan gaduh, nak buat amal, jangan duk jadi koyak tinggi sangat. Tanya tok guruk tinggi-tinggi sikit lah. Jangan duk main jadi ikut urut, ikut deh itu, punuh diri. Kalau kita buat amal lah ni, kita duk alai manusia. Lepas tu buat amal sikit, dia nak alai jin. Alai jin tu kita takut tu. Takut kena tipu. Alai jin tu takut kena tipu. Mula-mula ni dia buat amal, duk alai manusia, boleh kecek demo, kenal demo lagi. Bawa nak demo. Kawai tak boleh kecek kelas demo, kawai bukan kelas demo dah. Kawai duk dengan demo nu dah. Kawai tak ada duk dah dengan demo. Kawai tak boleh sang dengan demo. Demo bukan jenis kawai. Duk nampak fok nu dah. Fok nu duk mari, pori tindak duk kecek bisik ling, muat goni. Muat goni. Bola masuk di gila. Ni kena jaga, kena ada tok guru, tu kena ada tok guru telah-telah tu. Dah. Jangan buat gaduh-gaduh ni. Dan sah ia seorang. Dah. Dan sah ia perbuatan yang membinasakan adat daripada orang yang ahli sihir. Fok ahli sihir. Tok bomo sihir. Deh, sah juga bagian ni. Tengok dia buat patung ke deh. Dia kata mugi cari rambut dia tu. Ni tengok jadi juga dia. Tu hewi. Mana? Dia tak mugi mik rambut, tapi mik luar dalam dia. Mik rambut. Pas mik rambut dia toko-toko, dia mari buat dah. Buat satu patung masuk dengan rambut kita, tapi kai baju kita. Dia putar buat rupa orang buat patung dah. Maka dia pun siup sobat dengan hatu dia. Dah kalau bahasa tok cakap wanta nasi ketu dah gitu dah. Kalau bahasa tok cah. Kalau bahasa pok kita kan asal tanah, mari tanah, klik tanah, asal tanah, klik tanah, asal bombing, klik bombing, asal ke air, klik air, asal ke angin, mari minta moi tolong. Sobat dengan tu tanah, mik jangan bocor. Minta lah fok mu tolong bantu ku ni sikit. Aku nak cocok kepala Sianung bin Sianung Abdullah bin Zakaria ni, minta aku sakit di kepala, cocok di kepala. Ya serukan hatu-hatu tanah, serukan hatu-hatu raya, cocok kepala minta mu sakit kepala dia ni. Yai. Ni orang panggil sihir. Jadi tak? Membinasakan adat. Ya wak sini, sakit dia ni tu. Ya wak di jalan ni sakit naga tu. Wak di jalan sakit tadi. Wak tak ni? Orang panggil carikan adat. Kadang-kadang ya wak sini. Wak sini, rasa nak muntah. Duk muntah, tubik darah toko-toko. Pelik tak? Pelik. Orang panggil benda sihir dah. Dan pula lagi, dan atau orang yang ahli ilmu sya'bidah. Ilmu ni ilmu sihir lah. Orang panggil ilmu hitam. Kecek mudahnya ilmu sya'bidah ni ilmu orang panggil ilmu hitam. Tengok. Sikit nah. Ilmu yang ada dua, ada ilmu orang panggil al-ilmu al-abyadu dan ada al-ilmu al-aswadu. Gitu ilmu sya'bidah, ilmu hitam, ilmu karuk lah, ilmu jahat. Ilmu hitam tengok molek nah. Perhati molek. Fikir molek perhati. Lepas kita duk ngaji hak keramat. Lepas tu keramat berlaku tak berlaku. Jatuh tak jatuh. Hasil tak hasil. Pada orang bukan kebiasaan. Orang ni kena buat amal siapa tangguh. Dan orang ni duduk dalam rububiyah. Allah bukan dalam uluhiyah. Orang duduk siapa tangguh ni, dia duduk dalam rububiyah. Dia duduk dalam cara Allah. Allah cara dia. Tuhan atas mana dia atas situ. Tengok supaya wali apa? Wali Ghaus. Di hari lala ni dia duduk di atas Baitillah. Wali Ghaus. Dia duduk di atas Baitillah mati dia, maka wali autak ni nak ganti dia. Maka wali ni tak ada siapa bila tengok ni. Kadang-kadang nampak pelik dah. Kadang-kadang pun kita duduk tawah, nampak duduk muslim Baitillah. Nampak pelik weh. Kesok dengan kaki, jalan dengan tumik. Kadang-kadang jalan dengan punggung. Ni. Wali Ghaus ni Allah Ta'ala letak je suku. Duduk di atas Baitillah. Ya nanti jaga apabila berlaku benda pelik-pelik saat ni tu, ia akan berlaku situ. Ya sore wali Ghaus ni wali hak debe duk jaga Baitullah, duk jaga Al-Ka'batul Musyarrafah, duk jaga di Baitullah. Tengok. Kamu dia bahasa wali. Gapo wali? Maka iaitu seorang kekasih Allah dan Allah kekasih dia. Dia kasih Tuhan, Tuhan kasih dia. Sebab tu orang ni duk dalam apa? Duk dalam rububiyah. Kecek bahasa kita, duk di dalam bicaraan Allah, di dalam bela Allah, dalam asuh Allah. Orang ni nah Tuhan sendiri asuh dia, Tuhan sendiri ajar dia, Tuhan sendiri royak dia. Sebab ayat atas, wattaqullah wa yu'allimukumullah.
takutlah kamu akan Allah, wa yu'allimukumullah, dan akan mengajarkan kamu oleh Allah. Ni Tuhan ajar mereka, Tuhan asuh mereka, Tuhan tarbiyah mereka sendiri. Faham tak? Pak wali-wali ni orang hak Tuhan tarbiyah sendiri. Bukan orang tu orang ni Tuhan tarbiyah. Apabila siapa tangga, Tuhan tarbiyah. Nak tanya ke mana? Nak pergi ke mana? Ke Mekah, hantar ke Mekah. Nak pergi kepada bucu langit mana? Tuhan hantar di bucu langit tu. Tuhan arah sendiri, Tuhan kontrol dia sendiri. Dah. Kamu ni wali ni terbagi pada paham. Perhati molek. Satu, seorang tiada tahu kata ia wali. Dia tak tahu tadi ia wali. Tapi orang luar, orang lain tahu kata ia wali. Sebab benda pelik-pelik berlaku dia tu banyak kara. Kecek peyo dia kata gapo jadi. Dia kata gapo timbul benda tu. Kadang-kadang jalan supaya kadang-kadang kita tu nak mutu ya. Tak apa mu nak. Kita paling oleh sah perak tak sekilo dah. Tak ya betul dia ha. Dia mau hajak ya ayah nak mutu ya laki ya. Tak apa mungkin ha mungkin. Kita pun nak muak je lah saya naik. Dia mau tu duduk cerita agak. Bawa paling belakang dah. Sekilo berat lagi dah. Kenapa ni? Dia mau hajak ya nak mutu. Ya tak saya nak mutu. Pada demo tu paling kau lah. Ya tak saya nak. Tak saya nak. Tak apa. Bawa paling tak dua. No. 2 kilo, sekilo dah. Tak sana nu dah. Ya gilah mana. Aha. Deh. Orang tahu tak wali. Ya tak tahu tak wali. Kadang yang kedua. Seorang tahu kata ia wali. Ya tahu tak ia wali. Tapi orang luar tak tahu kata ia wali. Yang ketiga. Seorang tiada tahu kata dia wali. Ia sendiri pun tak tahu kata ia wali. Yang keempat. Orang tahu kata dia wali, ia pun tahu kata dia wali. 4 perkara ni. Tamunya, ia tak tahu kata dia wali, orang tahu dia wali. Yang kedua, ia tahu dia wali, orang tak tahu kata dia wali. Yang tiga, orang tak tahu dia wali, ia sendiri pun tak tahu wali. Yang keempat, orang tahu kenal dia wali, ia sendiri kenal dia wali. Ha, dengar molek. Nah, maka wali ni, dah tiada maksum imannya. Sebab zuhir karamat tu, dah tak jadi maksum dia. Sebab ia dengan karamat, ia berdoa saat ni tu. Dia takabur, dia semua guna tak kena Tuhan beri. Maka dengan sebab tu, Tuhan tarik dengan sebab tu. Tuhan dia tu jatuh di dalam di dalam kebinasaan, dalam murtad. Mana? Makna iman tidak dipelihara dan tidak dijaga oleh Allah sebab zuhir karamatnya. Maka ia pun takabur dan sombongan. Ha, sebab kita lah ngajak aling, takabur. Ngajak aling somong. Tak kenal orang, tak kenal kawan ego. Orang ni akan jatuh lagi binasaan satu hari. Sebab aling dia berdoa kecek pun jadi masalah apa dia ingat. Royak habis kita tu. Tapi dengan orang tak jadi. Binasa orang ni, binasa. Supaya juga wali. Ya siapa mentabak boleh jalan tak bergerak udara. Tapi dia terlupa dia. Siapa dia wik dia? Ha ni hak ni 40 orang ni. Dia dan lupa diri. Sebab itu jatuh dalam kekufuran dan murtad. Mana seperti bersisa. Bersisa yang megah cakap dah. Anak murid ngaji tahu darah. Duk terbaik gitu ngaji. 4-5 ribu tahu darah. Di bombing 2-13 ribu. Ngaji bombing 13 ribu lebih. Ngaji tahu darah 4-5 ribu. Ngaji lem naik. Lepas tu dia rasa bisa cakap. Rasa hebat cakap dah. Tapi ada satu datuk tua main duk semaya ni tak pay. Dia 3 hari 3 malam tak tidur. Dia nak hak tu lagi. Nak lebih lagi. Nak hebat lagi. Sebab tu jatuh lah kufur. Lepas tu bersisa. Ha, kata tu. Bal'am bin Ba'ura. Wia akik tangi ya. Bila nak akik tangi pak Tuhan suruh malaikat terima doa yang selalu dah. Bal'am bin Ba'ura. Tapi nyagi jatuh kufur. Jatuh dalam murtad. Dengan sebab temu'o kepada satu talai. Satu nikah. Daripada amah dia sebab dikecekkan dibisi oleh isterinya. Oleh mama dia. Jatuh kufur tak? Jatuh kufur. Ni waliullah jatuh kufur. Yang ketiga, bersalah para nabi, maka dimaksum imannya, iaitu para nabi tiada jatuh sekali-kali dalam maksiat dan deraka ke Tuhan hatta khilaful aula. Nabi nak kata jatuh dalam maksiat jauh. Sebab dalam khilaful aula pun tak jatuh buat nabi. Mana? Seperti semaya sunat witir. Sunat witir kena buat 3 sekali dengan muqaddimah. Lepas tu kita lagi semaya witir 1 rakaat. Tak buat muqaddimah 2 rakaat belum ada tu. Boleh tak? Jawab tak boleh. Sah tak witir? Sah. Haruh tak? Haruh. Tapi makruh. Tapi para nabi, dia tak buat lagi khilaful aula. Tak sah kecek benda maksiat jauh daripada mereka. Nak jatuh ke kufur aja. Sebab khilaful aula tak jatuh di kalangan-kalangan para nabi dan para anbiya. Aha, deh. Maka apabila sah berlaku dan berlaku perkara yang menjarikkan adat seperti berjalan di tengah air, maka tidak bergelang dalamnya dalam air seperti Tok Junaid Al-Baghdadi tu nak jalan. Jalan tak air seperti biasa pun kita jalan tak tanah. Tak tergelar weh. Ha, tak tergelar seperti Tok Junaid Baghdadi. Kamu dia kalau berlaku tu dah orang panggil karamah. Kalau berlaku di orang kafir,
ia panggilnya apa? Panggilnya ihanah ataupun istidrak daripada Allah. Pada tu dulu kamar kata wallahu a'lam. Ha buka ni sikit dah. Kau peka sikit. Allahu akbar. Ha faham molek tu, kita faham, lepas tu kita ngaji dah, kita kena buat amal lah. Cari sikit-sikit, lepas tu kita tengok sikit-sikit lah. Bukan ngaji nak tahu, kita tahu serta kita boleh buat amal, kita buat amal. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kitab ni tak tu dulu. Itu dia. Dan gapo lagi musannaf kata wa ilhaman lis-sawabi wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Ni atas pada sana, atas pada perkataan mata katanya wa arjullahal karima ay yaj'alahu nafi'an li awamil muslimin. Atas itu atas pada nafi'an. Jadi seolah takdir kalanya wa arjullahal karim ay yaj'alahu ilhaman lis-sawab. Jadi musannaf kita berdoa dengan Allah, minta Allah Taala menjadikan kitab dia ni, ialah kitab Sulamal Mubtadi ni, ilhaman lis-sawab. Minta wi Tuhan capok dalam hati dia perkara-perkara hak betul. Tu mana ilhaman lis-sawab, minta wi Allah Taala jadi kitab ni, Allah Taala capok dan Allah Taala capok dalam hati dia, capok dalam diri dia perkara hak betul, perkara hak benar. Lagi pula wa ma taufiqi, dan tidak ada taufik aku, tidak ada menerang hati aku ni, takdir dah. Wa ma taufiqi, dan tidak taufik aku, tidak ada menerang akan aku ni, illa billahil aliyyil azim, ay illa bima'unatillah, gitu takdir. Illa billah ay illa bima'unatillah wa nusratillah, malaikat dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Al-Ali yang maha tinggi dan maha besar. Artinya, arti bagi kata musannaf wa ilhaman lisawab ni, dan aku harap delah daripada Tuhan, aku harap daripada Tuhan. Hanya takdir mari pala sino, takdir PA yang mari no. Wa arjullahal karima ay yaj'alahu, lagi pula ilhaman lisawab takdir. Dan aku harapkan daripada Tuhan bahawa diilhamkan. Apa diilham? Dicapokkan kepada aku. Orang panggil ilham bahasa kita. Kalau kita orang biasa, orang tamadan, makna terbenar Tuhan capok, dia panggil ilham. Kalau para Nabi dia tak panggil ilham, dia panggil wahyu. Kata, apa beza di antara ilham dengan wahyu? Ini tulis tu tepi. Apabila Tuhan capok perkara yang baik, perkara yang molek ke dalam hati kita, seperti ilmu kita boleh karyakan fiqh satu buah, ataupun kita boleh karya kitab nahwu satu buah, itu tercapok, orang panggil capokkan daripada Allah. Hak tu bahasa Arab panggil ilham. Apabila berlakukan capokkan daripada Allah, boleh karyakan kitab, boleh karyakan tafsir, boleh karya kitab nahwu, ini orang panggil ilham, capokkan daripada Allah, capokan daripada Allah pada orang biasa macam kita. Adapun capok yang orang lain tak tahu juga, tapi capok saat ni tu, capok saat ni yang Allah Taala tuju kepada para nabi, hak tu dinama katanya wahyu. Tu beza di antara ilham dengan masalah wahyu. Amin. Tu dia tu makna kata wahyu, hak tu capok ke nabi-nabi, capok ilham tu kepada kita kebiasaan ni. Supaya karamah dengan mukjizat tu lah. Kata setengah tiap-tiap karamah tak boleh nak panggil mukjizat. Tapi tiap-tiap mukjizat boleh dikatakan karamah. Semua benda mukjizat itu satu perkara kemuliaan. Tapi semua bukan semua karamah nak panggil mukjizat lah, kau tak boleh. Sebab kita tengoklah kitab usul kan. Usul dia tu tiap-tiap mukjizat dikatakan karamah, itu kemuliaan daripada Allah. Tapi bukan semua kemuliaan ataupun karamah nak kata mukjizat lah, kau tak boleh. Kadang-kadang kemuliaan itu bukan mukjizat. Seperti kemuliaan berlaku pada Fir'aun. Nak panggil mukjizat tak boleh. Sebab ia berlaku pada orang derhaka tu. Tapi sebab kata mukjizat, tentulah dikatakan kemuliaan daripada Allah. Tapi bukan semua kemuliaan yang kita tengok itu panggil mukjizat daripada Allah. Semua daripada syaitan, daripada apa itu ini. Itu dia. Kita tengok lagi. Dan diberi faham, dan Allah Ta'ala beri faham, diilham bagi aku, dan diberi faham bagi aku,
akan jalan yang betul. Allah Ta'ala wipah pada aku jalan yang benar dan pula jalan yang betul, jalan ahli sunnah wal jamaah duk berjalan pada sekalian pekerjaan dah. Allah Ta'ala tunjuk jalan mustaqim, jalan yang betul pada semua urusan aku duk kerja ni. Dan tiada aku mempunyai dapat kuasa memulai dan menyudahkan risalah ini, yakni risalah Sulamal Mubtadi. Aku tak boleh nak menyudah, aku tak boleh nak memulai. Malaikatnya dengan pertolongan Allah, malaikat taufik hidayat daripada Allah, dan membetulkan tak ada jalan daripada aku melainkan Allah, dan menyusungkan karangan risalah ini. Risalah ni kah? Risalah Sulamul Mubtadi ni lah. Menyusung dan mengarah atas tahqiqnya, tahqiq ini risalah, di atas ceraknya ini risalah, melainkan dengan kehendak dan kudrat Allah, Tuhan yang maha tinggi dan maha besar. Aku nak boleh tahqiq kita nak tubik begini, nak mula mengoning, nak mula Fatihah, nak mula Alhamdulillah, mula Bismillah, lepas tu Alhamdulillah, selawat dan salam, lepas tu nak tubik masalah. Tak lain tak bukan aku nak tubik masalah yang betul ni, tak lain tak bukan di atas ceraknya tahqiq yang kita, tak lain tak bukan malaikat dengan pertolong ataupun dengan kudrat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ni yang maha tinggi dan maha besar. Sekadar tu dulu, kamari kata wallahu alam. Sekadar tu dulu dah.